Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi petang 5 Mei 2020 kembali bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan edisi petang. Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk merangka strategi bagi membenarkan aktiviti dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bersesuaian dengan situasi semasa negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata strategi secara berperingkat itu adalah sebagai langkah untuk memastikan segala aktiviti tidak memudaratkan kesihatan awam. The State Minister charged with the responsibility over public health will make an order to regulate movement of people in affected area as well as to prescribe measures to prevent spread of the diseases. This power is provided by Section 15 of the Protection of Public Health Ordinance 1998, which was enacted pursuant to state legislative powers under Item 7 of the concurrent list in the 9th schedule of the Federal Constitution. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 pada Selasa, beliau juga menegaskan kerajaan Sarawak akan memastikan segala aktiviti adalah berlandaskan undang-undang dan peraturan termasuk di bawah Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam. We will make sure that our stakeholders then understand. After understanding, the next approach will be the operation. And once the operation started, then we have to make sure that we have sufficient people to do the monitoring, supervision and enforcement. There's no point to have the rules and regulation which we cannot enforce. So then later on, we will then look at Sarawak. It's about 70% still green, and we have another area, yellow and red. So we will then study what are the type of operation that can undertake in the green area and what are the operation that need to be controlled in the red area. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu Sarawak merekodkan 2 kes positif COVID-19 baru dengan 9 lagi kes telah sembuh dan discharge dari hospital. Pada hari ini, Sarawak merekodkan 2 kes lagi kes positif COVID-19. Daripada 2 kes tersebut, 1 kes masing-masing dari daerah Kuching dan Kota Semarahan. Manakala 38 daerah lain tidak ada kes dilaporkan. Pada hari ini juga 9 kes telah sembuh dan discharge dari hospital. Daripada 9 kes tersebut, 8 kes adalah dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes dari Hospital Miri. Daripada jumlah keseluruhan kes, 59% kes positif COVID-19 di negeri Sarawak telah sembuh dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, Datuk Amar Douglas Ugah menjelaskan operasi pengesanan kes aktif ACD yang dijalankan di Desa Ilmu dan Uni Garden Samarahan telah mengesan 3 kes positif COVID-19 dan tamat pada Ahad. Menurutnya, seramai 15,583 orang telah disaring dan 885 orang telah hadir untuk pengambilan sampel. So, aktiviti pengesanan aktif kes di Desa Ilmu dan Uni Garden Samarahan berakhir pada 3 Mei 2020. Seramai 15,583 orang telah disaring dan 885 telah hadir untuk pengambilan sampel. Hanya seorang yang diberi temujanji belum hadir dan pengambilan sampel dan pihak pejabat kesihatan bahagian Semarahan sedang membuat pengesanan individu tersebut. Hasil aktiviti pengesanan tersebut 3 kes positif telah dapat dikesan dan mereka telah dimasukkan Hospital Umum Sarawak untuk dirawat. Laporan seterusnya berhubung bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS. Penduduk di daerah Sadong Jaya sangat bersyukur atas sumbangan yang dihulurkan oleh kerajaan negeri sepanjang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Bagi salah seorang penduduk Salasiah Bujang Narawi, beliau menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Syukri serta Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwo yang turut memberikan bantuan kepada penduduk. Bersyukur selamat tu kepada Kerajaan Negeri Sarawak khususnya yang kita sayang, iaitu Sarawak Sayang, bantuan-bantuan yang diberikan selamat tu khususnya kepada kita penduduk di Sarawak punya, iaitu bantuan khas Sarawak Sayang. Dan kesempatan itu juga saya ingin ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berhormat Parlimen kita, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, dan juga Yang Berhormat Adun kita, Yang Berhormat di sini Aidil Lariwo, yang mana banyak memberi bantuan selamat kepada kita di Sarawak. Bukan dia ajak, saya nak madah, bantuan lain pun banyak disalurkan kepada kita di negeri Sarawak. Pemancar Awang Aziz Awang Yusof juga turut sama merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak di atas sumbangan bantuan khas Sarawak Sayang BKSS yang telah dihulurkan. Saya pemancar Awang Aziz Awang Yusof sebagai mewakili semua KMKK Rasa Jaya dan KMKK Datuk Kecil Sadong Jaya, juga KMKK P200 Batang Sadong. Saya dengan rasa penuh besar hati ingin mengucapkan setinggi penghargaan buat Kerajaan Negeri Sarawak di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg, di atas sumbangan ihsan bantuan khas BKKS Sarawak Sayang untuk sepanjang tempoh PKP yang diumumkan. Manakala bagi Kapitan Teo Tuan Peng, beliau menghargai semua bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan yang diberikan sama rata tanpa mengira latar belakang kaum, kaya atau miskin maupun kaki tangan kerajaan ataupun swasta. Mengenai PKP selamat tu, memang saya memujilah kerajaan untuk sidang yang betul-betul miskin lah. Kami tu nolong agihnya si milih Cina, Melayu, Iban, dan bagi komuniti kerajaan negeri, jadi pancangan kami di Akaumbi tu nang kira beri semua. Kami orang si milihnya kaya, miskin, kira semualah. Yang sikitnya bagus sekali ya, termasuk mana-mana kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta yang tertinggal di kampung atas arahan PKP sebab pulang. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan video mengenai langkah bagi pencegahan COVID-19 yang menjadi norma baru di tempat kerja. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja
dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Selamat menjalani ibadah puasa, jaga diri anda dan sentiasa patuhi arahan PKP. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.